اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Surah surah 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kita ambil yang fiqh dulu deh, atas tu. Atas tu fiqh, bawah tu syarah ku tasawuf. Jadi kata matan Abi Syuja', matan fiqh kitab Abi Syuja' tu, kitab Syekh Abi Syuja' tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taharati, ay hadza kitabut taharati. Maksudnya ini adalah kitab tentang bicara bersuci, tentang taharah, tentang perbicaraan tentang hukum bersuci. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha, bermula air-air yang harus dibuat bersuci dengannya. Surat seterusnya, surat 10 ke atas saja deh. Sab'umiyahin, paling lagi bukan surat 9 pun tak. Air yang kita boleh buat bersuci itu adalah 7 jenis air. Ma'us sama'i, air daripada langit, maknanya air hujan lah. Wa ma'ul bahari, dan air daripada laut, air laut. Wa ma'un nahri, dan air daripada sungai, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air daripada telaga, perigi, air perigi. Wa ma'ul aini, dan air daripada mata air. Wa ma'us salji, dan air salji, air daripada salji. Wa ma'ul bardi, dan air embun. 7 jenis air ini merupakan air mutlak yang kita boleh buat bersuci dengan dia. Kita boleh buat ambil semaya, kita boleh buat mandi wajib, dia boleh juga buat untuk benda-benda biasa lah yang bukan ibadat. Boleh makan, untuk minum, untuk basuh pakaian dan sebagainya lah. Jadi untuk ringkas ke jenis 7 air ni, ulama buat satu kaedah. Setiap kullu ma nazala minas sama' aw kharaja minal ard, setiap air yang turun daripada langit ataupun keluar daripada bumi secara langsung di atas asal kejadian dia. Tu maknanya mana-mana air yang direct daripada langit ataupun keluar daripada bumi secara asal dia, walaupun dia warna hitam ke, warna hijau ke, warna biru ke, warna kuning ke, kalau asal dia gitu, harus kita buat bersuci. Gitu. Jadi berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh ulama tu, tidak bolehlah kita buat bersuci dengan air tebu. Air tebu ni kita kata, kalau kita ambil zahir, mari daripada bumi juga. Ya betul, tapi dia tidak secara langsung, dia tidak direct, dia masuk dalam tumbuh-tumbuhan. Air tebu, airnya air kelapa muda, boleh buat ambil air semaya, boleh buat mandi wajib. Air kelapa tak boleh, sebab dia bukan direct daripada tanah. Dia lalu ke pokok dulu, ke akar-akar, keluar ke buah. Begitu air mana-mana air yang keluar ataupun turun melalui secara tidak langsung, begitulah. Jadi itu secara fiqhnya lah. Jadi syarahan tasawufnya yang tersirat di sebalik, yang tersurat di dalam matan Abi Syuja' tadi, tengok muka surat 9 balik.
Ini merupakan kitab bab taharah. Ini merupakan kitab bab taharah. Kitab tu apa dia kitab tu? Kata yang syarahkan matan Abi Syuja' dengan syarah tasawuf tu, kata Syekh tu, Al-kitabu 'inda sufiyyati, bermula kitab di sisi orang tasawuf itu, huwal qalbu, ialah hati. Kitab-kitab itu adalah hati. Li'annahu al-jami'u litajalliyatil asma'i was sifati, kerana hati itu ialah yang menghimpunkan bagi menerima tajalli nama-nama Tuhan, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Hati kita tu adalah kitab secara hakikat ni. Sebab apa? Sebab hati kita sahaja yang dapat menerima, yang menghimpunkan bagi tajalli asma' dan sifat Allah. Wa mahallu, dan hati juga, wa mahallu syuhudi, dan hati juga tempat menyaksikan tajalli Allah itu, bi ghairi hululin wala ittihadin, tanpa beriktikad Tuhan masuk dalam makhluk atau makhluk masuk dalam Tuhan, dan tanpa beriktikad Tuhan dan makhluk itu bersatu. Orang-orang sufi, orang tasawuf, mereka memandang dengan hati mereka, nampak kebesaran Allah Ta'ala melalui tajalli, melalui kenyataan yang dizahirkan oleh Allah, melalui asma', nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, tanpa mereka i'tiqad Allah masuk dalam makhluk ataupun bersatu dengan makhluk. Sebab i'tiqad begitu adalah i'tiqad kufur. I'tiqad begitu bukan i'tiqad orang-orang tasawuf. Sebab orang tasawuf ni akidah mereka ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma mereka ni orang yang istimewa, orang yang terpilih dari kalangan ahli sunnah. Tu orang sufi. Orang sufi ni ialah orang sunni yang beriktikad ahli sunnah, tapi mereka mempunyai hemah yang kuat di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Walamma kana al-insanu murakkaban min 360 aduwan, dan tak kala adalah manusia itu tersusun daripada 360 anggota. Diri kita ni tersusun daripada 360 anggota. Min hasakinu, ada yang jenis diam, anggota yang diam. Wa min hal mutaharriku, dan ada setengah anggota kita jenis yang bergerak, seperti hati. Dia berdegup sama, dia gerak sama. Wa kulluha ra'iyatun lahu, dan semua anggota kita ni, mata, telinga, mulut, anggota zahir atau anggota batin yang zahir tu dan semuanya tu adalah rakyat baginya. Semua anggota kita tu adalah rakyat bagi hati. Ibarat kita ni, diri seorang manusia ni ibarat satu kerajaan. Raja ialah hati, menteri kerajaan tu ialah akal. Akal tu adalah menteri kerajaan tu. Dia menurut perintah raja, perintah hati je. Dan anggota-anggota zahir dan batin merupakan rakyat bagi kerajaan, bagi raja hati tu. Gitu. Wa huwal mas'ulu anha jami'an, dan hati merupakan yang bertanggungjawab tentangnya kesemuanya. Maknanya hatilah yang bertanggungjawab di atas apa yang berlaku kepada rakyat dan menteri-menteri dia. Kalau raja tu jahat, jahatlah. Kalau raja tu baik, insya-Allah baiklah seluruh anggota tubuh dia tu. Kama warada, sebagaimana yang telah tersebut di dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemerintah, dan wa kullukum, dan setiap kamu adalah akan ditanya tentang rakyatnya, tentang apa yang dia perintahkan. Fal qalbu, maka hati itu merupakan
maka hati itu merupakan sultanul insan, merupakan raja di dalam diri manusia. Ataupun dengan perkataan yang lain, manusia itu sendiri adalah hati. Diri kita ni siapa dia? Hati kita tu lah. Wa syubbiha bil kitab, dan diumpamakan hati itu dengan kitab. Kenapa diumpamakan hati itu dengan kitab di sisi orang tasawuf? Li'anna al-kitaba fil lughati, kerana kitab pada bahasa, kerana makna kitab pada bahasa ialah huwa dammu wal jam'u, ialah memeluk memeluk dan menghimpun. Memeluk dan menghimpun. Makna kitab di segi bahasa ialah abdamu. Abdamu ni macam peluk lah, dan himpun. Wa fi hadzal maqam, dan pada maqam tasawuf, erti hati yang berkait dengan kitab dengan makna peluk dan himpun tu ialah huwa mahallul muwajahati wal mukalamati. Hati itu adalah tempat muwajahah, tempat tawajuh kepada Allah, tempat menuju Allah, tempat tawajuh, maknanya menghadap Allah dengan hati, wal mukalamah, dan berkata-kata dengan Allah. Fata'ayyana tathiruhu minal aghyar, maka wajiblah menyucikannya hati itu minal aghyar, daripada segala jenis sifat-sifat mazmumah, daripada segala jenis penyakit-penyakit hati, ataupun segala jenis hijab yang menghalang hati itu menuju Allah. Wahia dan aghyar itu, perkara yang menghalang kita daripada menuju Allah itu, yang adalah hati itu, jundun nafsi taifuna biha, dan aghyar itu ialah tentera nafsu yang sentiasa bertawaf di sekeliling hati. Asalnya daripada mana? Daripada bisikan-bisikan iblis, daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan tu, dia jadi karatan tu dia jadi aghyar juga. Dia jadi hijab kita untuk bertawajuh kepada Allah. Karat-karat hati tu, asalnya hati ni suci, kemudian sebab karatan tu dan sebab aghyar tu, maka hati tu terhijab daripada hadrat Allah Ta'ala. Fa'idha taharta minal aghyar, maka apabila engkau sucikannya hati daripada aghyar, daripada segala karatan hati dan hijab-hijab tu, halat junudul qalbi, nescaya masuklah kepada hati itu oleh tentera-tentera hati. Yang tadi apabila hati itu jahat, penuh dengan karatan hijab, maka dia dikelilingi oleh tentera-tentera nafsu. Dia ditawaf oleh tentera-tentera nafsu. Tapi apabila disucikan hati itu daripada aghyar, daripada segala sifat mazmumah, dan daripada hijab-hijab, contohnya ada kehendak selain daripada Allah, dikirakan hijab juga. Apabila disucikan hati itu, nescaya masuklah oleh tentera hati. Tentera hati pun akan masuk kepada hati, tolong hati itu, yang mana hati itu adalah raja. Apa dia tentera hati itu? Wahiyal anwar, iaitulah cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya merupakan tentera hati. Yang aku maksudkan dengan cahaya itu ialah anwar al-asma'i was-sifati. Anwaru al-asma'i was-sifati, cahaya-cahaya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Cahaya-cahaya tajalli daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah. At-taifuna bil qalbi, yang bertawaf, sentiasa bertawaf di sekitar hati itu, di sekeliling hati itu.
Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ini syarah bab kitab baru ni. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifin. Dalam surah Al-Hajj ayat 26. Firman Allah Ta'ala, wa tahhir, dan sucikanlah baitiya, rumah aku itu, bagi orang-orang yang tawaf. Kalau ambil tafsir zahir, maknanya kita wajib sucikan kawasan tanah haram tu sekitar Kaabah untuk ditawaf oleh orang-orang yang buat umrah, buat haji. Tu maksud yang zahir. Salah satu maksud yang batinnya ialah baitiya di situ adalah hati. Sucikanlah hatiku, sucikanlah rumah aku. Siapa dia rumah aku tu? Hati hamba aku tu. Sucikanlah rumahku, iaitulah hati manusia tu, bagi cahaya-cahaya yang akan tawaf pada hati tu. Itu maksud dari segi ilmu tasawuf. Wa fil akhbari al-qudsiyah, dan di dalam hadis tersebut, di dalam hadis al-qudsi, ya Dawudu tahhir li baitan. Allah Ta'ala ada berkata-kata dengan Nabi Allah Daud, wahai Nabi Daud, sucikanlah rumah bagiku. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Daud. Qala, kata Sayyidina Daud, Nabi Daud alaihissalam, wa mal baitu ya Rabb, apakah rumah itu wahai Tuhan? Qala, firman Allah, rumah itu ialah al-qalbu, itulah hati. Allah Ta'ala suruh sucikan hati hanya untuk dia sahaja. Jadi hati seorang manusia tu apabila telah suci daripada dunia, daripada akhirat, maka dia jadi baitullah, dia jadi rumah Allah, tempat menanggung cahaya asma' dan sifat Allah, dan tempat menanggung rahsia-rahsia Allah. Wa warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ma'nahu, dan telah tersebut daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad itu adalah ada seketul daging. Seketul daging tu bukan daripada jasad, tapi dia duduk dalam jasad. Macam ginilah, macam apa ni, radio yang guna bateri. Bateri itu bukan daripada jasad tu, tapi bateri itu duduk dalam radio tu. Jadi hati kita macam bateri sebenarnya. Macam bateri. Sesungguhnya di dalam radio itu ada bateri. Gitu maksud dia. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada seketul daging. Idza saluhal jasadu kulluhu, apabila baiklah seketul daging itu, baiklah jasad keseluruhannya. Dalam hadis ini tidak disebut idza saluhal jasadu ba'du, apabila baiklah hati itu, baiklah jasad sebahagiannya. Tak. Apabila betul-betul daging itu, hati itu baik, seluruh jasad dia akan automatik baik semua. Contoh macam mana nak faham benda ni? Contohnya macam elektrik rumah kita lah. Kita ada DB ni ibu api kan. Ibu api yang besar dengan switch yang kecil-kecil. Kalau kita tutup switch TV ataupun switch peti ais, dia panggil itu switch jasad. Tapi kalau kita tutup switch besar, iaitulah hati, semua switch lain akan tertutup. Jadi begitu juga dengan hati kita. Hati kita ni apabila hidup, betul-betul hidup dengan zikrullah dan dengan cahaya, apabila Allah Ta'ala bagi tajalli asma' dan sifat dia, dengan sendiri automatik jasad tu keseluruhannya dia akan hidup dan jadi baik. Sebab tu ulama tasawuf mereka tidak pentingkan kita jaga jasad. Kita hanya membaikkan jasad saja. Mereka nampak punca utama untuk mengislahkan manusia ni ialah hati.
Jadi mereka tumpukan kepada suhu yang besar tu, hati itu sendiri. Wa idza fasadat, dan apabila rosaklah seketul daging itu, fasadal jasadu kulluhu. Dalam hadis ni tak sebut ba'duhu. Apabila rosaklah jasad, seketul daging itu, rosaklah jasad keseluruhannya, kesemuanya. Bukan separuh dak, bukan 1/3 dak, keseluruhannya. Apakah seketul daging tu? Ala, ketahuilah olehmu, wahiyal qalbu, itulah hati. Jadi benda tu, benda yang dalam hadis ni sebut tentang hati baik, hati jahat ni, dia tidak boleh jadi sendiri, dan kita tidak boleh buat sendiri. Dalam ilmu tasawuf, kena ada seorang murabbi, dia panggil murabbi al-qulub wal arwah, seorang yang dapat tarbiyah hati dan ruh, iaitulah yang diistilahkan di dalam ilmu tasawuf dengan wali mursyid. Mereka ni ada izin untuk baiki manusia. Sebagaimana pomen, kalau kereta kita rosak, kita pergi workshop, pomen ni dia ada izin untuk baiki kereta. Wali-wali mursyid ni dia ada izin untuk baiki hati manusia, ruh manusia. Lepas tu dalam hadis lain pula, Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kamu, kepada rupa paras kamu, akan tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kamu. Jadi hati kita ni, kita kena muhasabah, dan kita kena cek sama hati kita ni, niat kita betul pada belajar ilmu contohnya, ataupun kita buat ibadat, niat kita betul pada, ataupun tujuan kita buat ibadat betul pada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sentiasa tengok dan nilai hati kita. Allah Ta'ala tak nilai kepada rupa paras kita. Ada ulama kata, mujurlah Allah Ta'ala tidak nilai rupa paras kita. Sebab kalau Allah Ta'ala nilai juga rupa paras kita, beratlah kita. Sebab dah lah kita ni huduh, lepas tu amalan kita pula banyak dosa. Dia kata, ulama kata, mujurlah Allah Ta'ala lihat pada hati, tidak lihat pada muka. Wa fil hikam al-ataiyah, dan ada tersebut di dalam kitab hikam al-ataiyah. Kitab hikam ni banyak. Hikam yang masyhur di tanah Melayu dan di Arab pun ialah kitab hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Anak murid bagi Sidi Abu Abbas Al-Mursi. Sidi Abu Abbas Al-Mursi adalah khalifah Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam kitab hikam Ibn Athaillah ada sebut, farrigh qalbaka minal aghyar yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkanlah hatimu daripada segala aghyar. Aghyar ni kalau secara umumnya ialah daripada segala hijab yang mendinding antara kita dengan Allah, ataupun dengan makna khusus sikit, kosongkan hatimu daripada selain daripada Allah. Kosongkan hatimu daripada selain daripada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan penuhkannya hati itu dengan segala ilmu makrifat dan segala rahsia-rahsia. Jadi perjalanan mula-mula untuk menuju Allah ialah taubat. Taubat ni ialah kosong daripada segala kejahatan, dan kosongkan hati daripada ingatan kepada dunia dan ingatan kepada akhirat. Kena ingat Allah je. Tu kaedah orang tasawuf. Wa fi ba'di rasaili mufti Syafi'iyyati As-Sayyid Zain Dahlan radhiyallahu anhu bi Makkah Asy-Syarif Al-Musharrafati, dan pada setengah risalah mufti mazhab Imam Syafi'i, iaitulah seorang ulama dan seorang wali yang masyhur, Sayyid Zain Dahlan radhiyallahu anhu di Mekah. Beliau ini merupakan mufti mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Ada dalam kitab beliau ada sebut ma nasuhu, yang nasnya berbunyi, yang nasnya adalah al-hadithul mutawatir, hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir ni maksudnya yang masyhur, ataupun riwayat dia terlalu banyak.
yang tidak ada kemungkinan untuk kita kata hadis ni adalah satu pendustaan. Itu hadis mutawatir. Walaupun ulama hadis kata tak ada kalau kita hadis ni. Ilmu tasawuf ni dia ada juga hadis-hadis mutawatir yang tak ada kadang-kadang dalam ilmu hadis. Pelik dia. Kadang-kadang bukan tak ada, kadang-kadang orang tak jumpa. Mungkin hadis tu hanya orang ahli ilmu yang belajar secara khusus tahu. Tapi ada juga yang hadis ahad, dia panggil hadis yang khusus, daripada seorang syekh pada seorang murid, atau daripada syekh pada syekh sampai kepada seorang murid. Jadi kata Syekh Said Zaini Dahlan dalam setengah risalah dia, dalam setengah kitab dia, dikata ada satu hadis mutawatir ala al-sinati sufiyah, di atas lidah-lidah orang-orang sufi. Ada hadis mutawatir di atas lidah orang-orang sufi. Hadisnya berbunyi, inna fi jasadi bani adama mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Wa fil mudghati, dan di dalam seketul daging itu ada qalban, ada hati. Muka surat 10 Wa fil qalbi fuadan, dan di dalam qalbu itu ada fuad. Apa beza fuad dengan qalbu ni? Qalbu ni adalah hati yang masih berbolak-balik. Qallaba yuqallibu taqliban. Kalau kita ngaji sarah ataupun ilmu bahasa Arab, qalbu ni daripada perkataan berbalik-balik, berbolak-balik. Ulama tasawuf kata dalam sehari manusia ni ada datang lintasan ataupun taqallub, berbalik hati dia 70,000 kali sehari. Kita tak tahu. Kemudian direngkaskan jadi 70,000. Banyaklah berbahasa ulamanya situ. Cumanya apabila hati itu masih berbolak-balik, dia panggil qalbu. Sekejap tujuan dia dunia, sekejap tujuan dia akhirat, sekejap tujuan dia Allah. Bukan sentiasa tujuan dia Allah. Tu qalbu. Adapun fuad, apabila hati itu telah tetap, sama ada dia tetap kepada benda baik ataupun tetap kepada benda jahat, dia panggil fuad. Kalau orang itu iman dia kukuh dan tidak berbolak-balik dah, dia panggil fuad yang baik, fuad di atas iman. Kalau dia teguh dengan kekufuran, dia panggil fuad juga. Jadi dalam hadis kursi ni kata, di dalam hati itu ada fuad. Wa fil fuadi ruhan, dan di dalam fuad itu ada ruh. Wa fil ruhi sirran, dan di dalam ruh itu ada sir, ada rahsia. Wa fil sirri, dan di dalam rahsia itu ada khafiyan, ada sesuatu yang tersembunyi. Wa fil khafiyyi nuran, dan di dalam yang tersembunyi itu ada cahaya. Wa fil nuri, dan di dalam cahaya itu ada aku. Jadi apa nak ayat situ? Nak ayatnya tingkatan ruh ni, tingkatan hati ni banyak. Dan hadis kursi ni bukan nak bagi tahu kita Allah Ta'ala duduk dalam hati kita, dah. Jangan itikad gitu. Kalau itikad kufur tu. Ni maksudnya kalau kita nak menuju Allah, kena lepas daripada sifat-sifat yang tak molek tu, daripada hati jadi kepada fuad, jadi kepada ruh, dan seterusnya lah. Gitu. Lepas tu kata beliau, kata pensyarah kitab Matan Abi Syuja' dalam ilmu tasawuf ni, fata'ammalna rahimakallah, maka perhatikanlah, semoga Allah Ta'ala merahmati kamu, perhatikanlah fi syarafil insan, pada kemuliaan manusia, fadlan minhu, itu adalah satu kelebihan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada manusia ni, jadikan manusia ni suatu makhluk yang istimewa, lebih daripada jin, lebih daripada malaikat,
dan lebih daripada makhluk-makhluk lain. Ja'alaka mir'atahu, Allah Ta'ala jadikan engkau wahai manusia mir'atahu, sebagai cerminnya, cermin Allah. Tempat tajalli, tempat kenyataan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Dan manusia juga merupakan khalifah. Khalifah ni bukan ganti Allah, bukan khalifatullah, khalifah Sayyidina Rasulullah, dari kalangan manusia juga. Khalifah ni kita jangan kata ada khalifatullah, tak ada. Khalifatullah tak ada. Istilah khalifatullah ni salah sebenarnya kalau kita ambil atas hakiki. Sebab Allah Ta'ala tidak ada khalifah. Sebab arti khalifah ni ganti Allah. Yang adanya istilah khalifah Rasulullah. Sebab sama-sama jenis baru boleh ganti. Kalau Allah kita tak boleh ganti, mana ada makhluk ganti Allah. Jadi ulama kata kalau ambil perkataan khalifatullah atas makna majazi tak apa, atas makna pinjaman dengan makna wakil Allah tu. Tapi kalau dengan makna hakiki boleh bawa kepada kufur, waliyazbillah. Jadi di antara kelebihan manusia yang Allah Ta'ala jadikan manusia itu istimewa, ialah Allah Ta'ala jadikan manusia itu adalah cerminnya, cermin Allah. Wa mahalla tajalliyatihi, dan tempat Allah Ta'ala nyatakan tajalli nama-nama dan sifatnya. Wa tasarrufi maqduratihi, dan tempat pentadbiran apa yang Allah Ta'ala takdirkan berkait apa dengan manusia. Semua apa yang makhluk berlaku pada makhluk lain, asalnya, puncanya ada kait dengan manusia. Contoh macam gini lah, kita tengok macam hari ni, kalau yang paling umum macam banjir. Banjir sebab apa? Sebab manusia tebal balok banyak ni. Contoh lah, manusia tak jaga ekosistem alam ni, ada kait dengan manusia juga. Lepas tu turun bala, contohnya, waliyazbillah. Sebab apa? Sebab manusia buat maksiat. Contohnya banyak perkara dah. Semua yang berlaku tu ada kait dengan manusia dulu. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, ma khalaqtul aflaq, laulaka ma khalaqtul aflaq, kalaulah tidak kerana engkau wahai Nabi Muhammad, tidaklah aku ciptakan segala makhluk ini. Jadi segala makhluk ini diciptakan kerana Sayyidina Rasulullah, yang mana Sayyidina Rasulullah tu adalah jenis manusia juga, walaupun bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Cuma nak bagi tahunya ada kait dengan manusia. Jadi kesimpulannya, fata'ayyan al-intibah, maka wajiblah kita sedar, intibah, kita beringat, ataupun kita sedar, wajib kita sedar dan kita beringat, minal ghaflati, daripada kelalaian, bitaubati, dengan banyakkan bertaubat, dengan bertaubat kembali pada Allah, wal inabati, inabati ni kembali pada Allah jugalah, ataupun jenis taubat jugalah, maknanya taubat zahir batin. Wat tadarru'i, tadarru' ni maknanya merendah diri, menghinakan diri. Wal istikanati, dan rasa hina diri. Wat tafaqquhi fid din, dan banyak belajar agama, banyak belajar untuk memahami agama. Wat tamassuki, dan berpegang biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan apa yang dibawa datang oleh Sayyidina Rasulullah itu, maka ambillah ia, dan apa yang ditegah oleh Nabi itu, maka jauhilah ia, janganlah buat benda tu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat syadid, amat hebat seksaannya, balasannya. Habis itu bab kitabu, perkataan kitab taharah tadi, dan kita masuk bab air 7 jenis. Jadi tadi kita telah sebut maksudnya air yang boleh buat bersuci itu 7 jenis air. Air hujan, air laut. Walaupun air laut tu masing, tapi masing dia tu asal.
Boleh kita buat ambil semaya. Tapi kena buat sikit lah. Kena teher lah sikit masa kita koma tu. Lepas tu air sungai. Air sungai ni kalau bahasa Arab dia panggil air mani. Lepas tu air telaga, air mata air, air salji dan air embun. Jadi apakah makna-makna air ni dari segi simbolik ilmu tasawuf? Mesti ada makna yang tersirat dalam ilmu tasawuf di sebalik matan fiqh ni. Kata beliau qauluhu, dan katanya, kata matan Abi Syuja', sab'u miyahin, bermula air yang harus, yang boleh kita buat bersuci itu ialah 7 jenis air. Apa maksud 7 jenis air itu? Wahiyya sifatul ma'ani, iaitulah sifat-sifat ma'ani. Itu maksud di dalam ilmu tasawuf. Ini pun salah satu maksud sahaja. Kita jangan ingat maksud ni saja. Sebab pembukaan Allah Ta'ala kepada para wali itu luas. Ilmu Allah tu luas. Cuma ni kita ambil terjemahan yang Tuan Syarah ni kata ni, yang dia tahu, yang Allah Ta'ala limpahkan ilmu pada dia syarah bagi kita. Ni mungkin makna yang tersirat, yang lapis pertama baru ni, yang biasa baru ni. Jadi salah satu makna 7 jenis air itu ialah sifat ma'ani. Kalau kita ngaji ilmu tauhid ada 7 sifat ma'ani kan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat ma'ani yang 7 ni diibaratkan seperti air tadi, yang kita boleh buat bersuci dengan dia, dengan air itu. Li'annahu kerana sesungguhnya lau kushifa 'anna al-hijab la ra'aynaha. Sifat ma'ani itu kalaulah dibukakan hijab daripada kita, kita dapat tengok dia. Kama warada 'an ulama'il kalami radhiyallahu anhum ajma'in. Sifat ma'ani ni kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita dapat tengok. Sifat kudrat, kalau Allah Ta'ala nak tunjuk kita di akhirat nanti, sifat kudrat, kita boleh tengok. Allah Ta'ala pun kita boleh tengok, tapi bukan hakikat Allah, tapi Allah Ta'ala boleh tunjuk diri dia. Gitu. Sebab apa? Sebab Allah adalah wujud. Dia kata Sidi Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah, setiap benda yang wujud harus dapat dilihat. Jadi begitu juga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni kalau kita mengaji ilmu tauhid, dalam pembahagian sifat-sifat Allah, dia termasuk dalam sifat wujudiyah. Sifat yang bangsa ada, dia sungguh, dia senoti, dia panggil. Tu kena ngaji lagi tak tauhid pula lah. Ada, dia sungguh. Bukan kata kita hanya faham dari segi dia ada sungguh ke zahir pun. Jadi kalau Allah Ta'ala buka hijab, sifat ma'ani ni boleh nampak, boleh tengok sifat kudrat Allah Ta'ala, boleh tunjuk. Gini sifat kudrat Allah. Tapi bukan hakikat sifat kudrat tu, kita tak tahu. Cuma Allah Ta'ala boleh tunjuk sekadar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Gini sifat kudrat aku, ini sifat iradat aku. Gitu. Sebab sifat Allah ni banyak bahagia pula. Ada hak jenis tak boleh nampak, yang macam sifat salbiyah. Sifat salbiyah macam sifat qidam. Sedia kala Allah ni dia bangsa salbi. Dia panggil bangsa salbi ni jenis yang nak menafikan benda tidak layak bagi Allah. Jenis gitu, bukan jenis bangsa ada, tapi bangsa sungguh dia bagi. Contoh macam mana? Contohnya gini. Contoh macam mandul. Contohlah, ni contoh sahaja ni. Mandul. Mandul ni ada ke sungguh? Mandul ni sungguh deh. Bukan benda dapat tengok, tapi kita faham benda tu ada tu dengan makna dia tak ada anak. Tu sifat salbi. Tu kena panjang dalam kita tauhid lah. Cuma nak ayat sini, ulama ilmu kalam sendiri pun ada sebut, ilmu tauhid pun ada sebut, sifat ma'ani ni adalah sifat bangsa ada. Maka kalau dibuka hijab, maka kita dapat tengok. Li'anna al-wujuda wa ma hawahu lam yakhruj 'an zalika. Kerana wujud, sifat wujud dan apa yang diliputi oleh sifat wujud tu
tidak akan keluar daripada demikian itu. Daripada demikian mana? Daripada demikian kaunuhu mar'iyan, ia dapat ditengok. Gitu. Jadi apakah yang dimaksudkan dalam ilmu tasawuf dengan air yang 7 jenis tu? Fal muradu, maka yang dimaksudkan minal miyahis sab'ati al-mutlaqah, daripada air mutlak yang 7 tu, air sungai, air hujan, air mata air telaga dan lain-lain, semua tu air mutlak yang 7 tu, maksud dia ialah al-ma'rifatu billahi ta'ala, pengenalan dengan Allah Ta'ala. Wahiyya allati yasihhu at-tathiru biha, dan itulah makrifat, itulah yang sah buat bersuci dengannya, la bi ghairiha, tidak dengan yang lainnya. Wahiyya, dan air itu adalah simbolik daripada miyahu alwari sifatil ma'ani, dan air yang 7 itu merupakan simbolik daripada air-air cahaya-cahaya sifat ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Gitu. Lagu ni lah syarah salat tasawuf je. Dia isyarat. Kita boleh nakak, boleh faham sikit-sikit pun tak apa dah. Cuma nak ayatnya, setiap yang zahir ada batin, dan setiap yang tersurat ada yang tersirat. Jadi untuk menuju Allah memang kena guna air. Ibarat gitulah kalau kita ringkaskan. Air itu ke apa? Air itu paling kurang ialah ilmu makrifat, ilmu tauhid. Kena belajar ilmu tauhid. Baru sah perjalanan kepada Allah. Macam kita nak solat kena ada air. Airnya ke apa? Air mutlak. Untuk ambil wuduk, untuk mandi jenabah, untuk mandi wajib dan sebagainya. Barulah sah kita buat ibadat. Dari segi akidah, dari segi tasawuf pula, air itu ke apa? Air itu ialah ma'rifah billah. Ma'rifah tu pula dengan air ke apa? Dengan air cahaya-cahaya sifat ma'ani. Dia benda tu tidak akan berlaku sekiranya hati itu masih berkarak ataupun terhijab banyak daripada hadrat Allah. Gitu. Jadi kesimpulannya hati kita ni cemarlah. Hati kita ni memang kotor lah, tidak suci lagi dah. Sebab kita tak dapat terima tajalli, tak dapat terima air yang 7 tu. Gitulah ulama tasawuf nak bagi tahu lebih kurangnya. Jadi air yang 7 tu pula dia syarah air langit. Air langit tu air apa? Air hujan. Summa qawluhu, dan kata beliau, ma'us sama, air hujan, air laut, air sungai, air perigi, air mata air salji, dan air embun. Apa dia makna tu? Di antara makna air itu ialah qauluhu, katanya ma'us sama titik ila akhir. Air artinya, air hujan tu artinya ialah az-zikru, ialah zikir. Kenapa zikir dinamakan air hujan? Lepas ni dia bagi tahu. Lepas tu air sungai. Air sungai itu ke apa? Air sungai tu wal fikru, ialah fikir. Dan air telaga tu ialah wat tawadu'u, ialah sifat rendah diri, sifat tawaduk. Tu simbolik dari air telaga. Nama'ul aini, dan air mata air. Air mata air itu adalah wal faqru, sifat kefakiran, sifat rasa sentiasa berhajat kepada Allah. Itu adalah simbolik daripada kata air telaga. Wat taubatu, dan sentiasa bertaubat. Itu air mata air, simbolik daripada kata air mata air. Dan air salji. Air salji itu adalah al-hubbu, kecintaan. Dan air embun. Air embun tu simbolik dia ialah ar-ridha, sifat redha. Kenapa zikir dikatakan air hujan? Lianna zikra min sama'il qulubi, kerana zikir itu datang min sama'il qulubi, daripada langit-langit hati. Maknanya hati kita ni ada langit rupanya.
Apabila ada langit, mesti dia ada bumi. Gitu. Kerana zikir itu datang daripada langit-langit hati. Maka sebab itulah disamakan dengan air hujan yang turun dari langit zahir. Muqabilun lima is-sama, maka ia bertentang ataupun dengan makna disamakan, maka ia disamakan dengan air hujan. Wal fikru, adapun fikir, sifat fikir itu pula, kenapa diibaratkan fikir itu sebagai air air sungai? Sebab fikir itu adalah muqabilun lima'il bahari. Fikir itu adalah seperti air sungai. Wa huwa haqiqatul ma'rifati billahi ta'ala, dan fikir itu yang diibaratkan dengan air sungai itu ialah hakikat mengenal dengan Allah Ta'ala. Kenal hakikat Allah tak ada makhluk pun yang betul-betul kenal hakikat Allah. Adapun kenal hakikat makrifat dengan Allah boleh. Tu ada beza kenal Allah dengan kenal makrifat dengan Allah. Kama warada fil hadisi, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis, ma ma'nahu, yang mana artinya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Bertafakkur satu saat sini bukan 1 jam ni. Tafakkuru sa'atin khairun, berfikir 1 saat, SAAT, bukan minit, saat. Berfikir 1 saat itu lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Kita pun ingat, kalau gitu kita berfikir, tak payah zikir. Kalau kita ambil zahir dengan akal fikiran kita ni, kalau kita baik kita tafakkur je, lebih baik daripada ibadat sunat 70 tahun, 60 tahun. Tafakkur ni dia tak akan berlaku kalau dia tak sampai tahap zikir qalbi. Gitu. Maknanya orang biasa tak ada berlaku tafakkur ni. Kalau ada orang kata saya boleh bertafakkur, tak boleh, tak terjadi benda ni. Sebab tu dalam hadis ni sebut, siapa dia tafakkur 1 saat sahaja lebih baik pada ibadat 60 tahun. Maknanya bukan ibadat siapa-siapa boleh buat tu. Dalam Quran ada sebut, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mereka yang menyebut Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, dan bertafakkur pada kejadian langit dan bumi. Ulama syarah hadis ni, ayat tu, ulama kata tafakkur datang selepas daripada zikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Maknanya zikir apa tu? Siapa dia boleh zikir sambil duduk, sambil berdiri, sambil tidur, sambil baring dah, sambil tidur, dalam tidur pun zikir lagi. Maknanya bukan orang biasa tu. Tu dipanggil zikir qalbi, orang yang hati dia telah hidup dengan zikir 24 jam. Hati dia bunyi Allah, 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 Allah. Benda bukan boleh buat, bukan boleh buat sendiri. Benda tu Allah Ta'ala kurnia kepada wali-wali dia yang telah sampai tahap tu. Maka mereka pun dengan sendiri dapat capai tahap tafakkur. Gitu. Jadi kalau kita tafakkur sendiri sebelum capai tahap zikir qalbi, maka kita waliyazubillah akan terjerumus ke dalam api neraka. Sebab apa? Sebab dia akan mentasawur ke Allah Ta'ala, akan menggambarkan Allah Ta'ala tu gini, Allah Ta'ala tu gini, Allah Ta'ala tu gini, macam-macam lah. Kalau ahli zikir qalbi tak ada, mereka telah sebati dengan zikir qalbi, dan tafakkur tu datang hasil daripada zikir qalbi tu. Tu ada syarah pula lah. Cuma kesimpulannya, hadis ni bukan untuk semua orang biasa. Bertafakkur 1 saat lebih baik daripada ibadat 60 tahun.
Kita ingat kau siapa-siapa boleh buat, tak boleh. Bukan untuk orang awam ni, bukan untuk kita, bukan untuk orang biasa ni. Orang telah capai tahap zikir qalbi. Hati dia telah hidup dengan zikir Allah, 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 Allah. Dia tidur ke, dia bangun ke, dia masuk dalam tandas ke, hati dia zikir Allah. Hidup semua macam dia bernafas, berdetik setiap hati dia tu Allah dengan sendiri. Itu tahap orang zikir qalbi. Bukan dengan latihan, bukan sebab dia latih tu kita boleh, kita duduk dia pejam mata, kita zikir Allah, Allah, Allah. Lepas tu kita duduk kejap, tak ingat pula. Tu bukan zikir qalbi. Dalam tasawuf, zikir qalbi ni orang tu Allah Ta'ala bagi satu kelebihan. Kerana dia banyak zikir lisan, dia banyak ibadat mengikut panduan syekh dia yang mursyid, Allah Ta'ala kurniakan pada dia zikir qalbi, hati dia hidup dengan zikir. Orang gitu baru boleh tafakkur. Itu maksud dia. Wa tawadhu, dan sifat tawadhu, merendah diri, muqabilun lima'in nahri. Rendah diri itu boleh kita samakan dengan air sungai. Dengan sifat air sungai. Fikir tadi disamakan dengan air laut, seolah-olah fikir itu luas, seperti luasnya air laut. Dan sifat tawaduk rendah diri ni seperti air sungai. Adalah wajah syabah, tempat keserupaan tu. Kenapa dinamakan air sungai itu, disimbolikkan dengan tawaduk. Ada tempat dia tu. Wal faqru, manakala sifat fakir pula, muqabilun lima'il bi'ri, disamakan dengan air telaga. Sebab air telaga ni bukan mudah nak buat dia, kena gali, kena ada cakur, kena turun bawah dalam tanah. Tu fakri, ibarat daripada sifat fakir. Kena susah payah untuk dapat air telaga. Dari segi wajah tu lah disamakan sifat fakir tu dengan air telaga. Wa taubatu, dan sifat taubat pula disamakan dengan ma'il bardi, dengan air embun. Dengan air embun. Wal hubbu, dan sifat hub, sifat cinta, muqabilun lima'il aini, disamakan dengan air mata air. Air mata air. Apa dia air mata air tu yang dimaksudkan di sini di sisi ulama tasawuf? Wahia ainul basirah, iaitulah mata hati. Mata hati. Kita ada banyak mata. Kita jangan ingat kita ada dua je mata deh. Manusia ni ada 4 mata. 2 mata zahir, dan ada mata, kita ada, Allah Ta'ala bagi mata akal, dan ada mata hati, dia ada mata ruh. Dan setiap mata tu ada peranan masing-masing, dan ada cara nak buka dia. Warada, adapun sifat reda itu muqabilun lima'i salji. Sifat reda itu bersamaan bagi air salji. Apabila kita reda dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan, kita reda semua perkara yang Allah Ta'ala takdir. Jadi kita rasa sejuk hati, reda, macam air salji lah. Itu salah satu contoh. Fa'iza wafaqal hisul ma'na, apabila yang zahir itu muafakat dengan yang makna batin, kana kamilan fil halataini, maka itu adalah yang sempurna pada dua keadaan. Wa barzakhan fil hadrataini, dan merupakan barzakh pada dua hadrat. Apa makna barzakh? Barzakh ni makna dia suatu perkara di antara dua hakikat. Contohnya kubur. Orang mati kita letak di kubur. Kubur tu dia panggil alam barzakh. Zahirnya alam dunia, batinnya alam akhirat. Dia duduk tengah. Dia seolah-olah dunia campur akhirat dah. Itu dia panggil alam barzakh. Kalau seorang mengandung, seorang yang perempuan yang hamil, dalam perut dia ada alam barzakh. Tapi bukan kubur. Maksud dia alam perut, alam baby dalam perut dia tu duduk alam barzakh tu. Sebab dia separuh dunia, dia separuh alam ruh. Jadi barzakh ni ialah hakikat
di antara dua satu benda di antara dua hakikat. Wa sa'uwaddihu laka bil ijaz hadhihi al miyahi as-sab'ati. Aku akan terangkan bagi engkau dengan ringkas tentang air yang hadhihi al miyahi as-sab'ata, tentang air yang 7 jenis ini. Ni baru dia nak terang, dia nak bagi penerangan satu-satu tentang air yang 7. Sikit lagi lah. Fazikru, maka zikir itu disamakan dengan air hujan. Sebab apa? Fazikru min sama'il qalbi, maka zikir itu datang daripada langit hati. Mujibun li wujudil anwar, yang mewajibkan wujudnya cahaya-cahaya. Zikir adalah datang daripada langit hati. Apabila orang banyak berzikir, dia akan wujudkan cahaya-cahaya. Sebab tu orang yang berzikir, khususnya zikir yang banyak, dia wajib ada guru mursyid. Sebab apa? Sebab cahaya yang masuk terkawal. Kalau cahaya tidak terkawal, maka daripada itulah yang orang jadi gila ke, orang jadi gila isim ke, orang jadi mendakwa Nabi ke, macam-macam lah jadi sesat. Boleh jadi sesat dengan sebab tu. Wa huwa musyahadun li ahlihi, dan perkara itu dapat disaksikan oleh ahlinya. Wal fikru, adapun fikir, mujibun lil ma'rifati billah. Adapun fikir dengan makna tafakkur tadi, yang mana tafakkur yang lepas daripada zikir qalbi yang kita rayak tadi, hak tu apabila sampai tahap tu, dia dapat memantapkan lagi al-ma'rifah billah, pengenalan dengan Allah, wal ilmu bihi, dan pengetahuan tentang sifat dan nama-nama Allah. Adapun hakikat Allah tak ada orang tahu. Tak kira Nabi, tak kira wali, tak kira Rasul, tak kira siapa-siapa pun alam ni, la ya'rifullaha illallah, tidak dapat mengenal hakikat Allah melainkan Allah sendiri. Adapun Nabi-Nabi dan Rasul, hatta Sayyidina Rasulullah sendiri pun tak tahu hakikat Allah. Tapi Sayyidina Rasulullah merupakan makhluk yang paling banyak tahu tentang Allah. Gitu, kena faham molek tu. Wattawadu, dan sifat tawaduk, rendah diri yang disamakan dengan air sungai itu, iaitulah wahiyas syari'atu, itu adalah merupakan syariat, simbolik kepada syariat. Li'annaha, kerana syariat itu sahlatut tanawul, mudah dilakukan, wala ghina anha, dan kita berhajat kepadanya. Syariat ni kita perlu kepada syariat ni. Kalau tak ada syariat, macam mana kita nak ibadat, macam mana kita nak muamalat jual beli, bagaimana orang nak nikah kahwin, bagaimana nak jatuhkan hukum jika berlaku jenayah. Semua tu berkait dengan syariah berlaku. Kama anna ma'an nahri, sebagaimana air sungai itu la ghina anhu, manusia sangat memerlukannya, manusia tidak terkaya daripadanya. Maknanya manusia sangat memerlukan air sungai ini. Begitu juga syariat. Wal faqru, adapun sifat fakir, muqabilu ma'in nahri, disamakan dengan air telaga. Sebab apa? Li'annahu la yunalu, sebab air telaga itu tidak dapat diambil illa ba'dal ana'i, melainkan selepas keletihan. Kena gali dulu, kena turun bawah tanah dulu, kena tempat tak ada air, gali pak lain pula. Ada contoh. Jadi diibaratkan dengan sifat fakir. Wal hubbu, adapun sifat hub, love, sifat cinta tu, muqabilul ma', muqabilun lima'il aini, disamakan dengan air mata air. Wahiyal basiratu, air mata air itulah simbolik basirah, mata hati. Apabila mata hati dah terbuka, dah rasa hakikat keindahan Allah Ta'ala dan para awliya salihin, khususnya Sayyidina Rasulullah, maka seorang murid tadi, dia tak cinta dah kepada benda lain, tak cinta dah kepada dunia,
tak cinta dah pada akhirat, sebab dia nampak dah keindahan Allah Ta'ala, sifat jalal Allah dan sifat jamal Allah. Dia nampak dah, dia rasa keindahan Sayyidina Rasulullah. Dia orang-orang yang hampir dengan Allah. Itu ibarat dia. Wasadis, dan yang keenam, ar-ridha, sifat ridha, yang diibaratkan dengan air apa? Dengan air salji. Air salji itu disimbolikkan dengan sifat ridha, li'annahu idza radiya 'anillah, kerana seseorang itu apabila dia redha daripada Allah, fi kulli syai'in, pada semua benda yang berlaku, fa innahu la yuz'ijuhu syai'un, dia tidak ditakutkan ataupun digelisahkan oleh sesuatu. Dia sentiasa redha. Allah Ta'ala buat bagi nikmat ke, Allah Ta'ala bagi bala ke, orang tahap tu lah. Yang ada sifat redha tu, dia sentiasa redha dengan nikmat Allah, dengan pemberian Allah, walaupun dia tidak suka benda tu. Kalau tidak suka, tidak redha lagi dia. Malah dia redha belakang, yang orang lain tak suka pun dia redha. Binisbah libar diredha. Jadi benda tu disimbolikkan dengan betapa sejuknya sifat redha. Al-musyabbah, yang diumpamakan bisalji, seperti salji. Sifat redha, kalau orang dapat sifat redha ni, seperti dia dapat sejuknya salju, sejuknya salji. Gitu. Wasabi'u ma'ul baradi, air embun. Boleh buat bersuci untuk menuju hadrat Allah. Air embun itu diibaratkan seperti taubat. Wa huwa muqabilun lit-taubati. Air embun itu disamakan bagi sifat taubat, al-mujibati, yang mewajibkan lil ghufran, bagi dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Sifat taubat ni ulama tasawuf kata merupakan asas segala maqam. Kalau orang tidak ada maqam taubat, tak ada lah maqam lain. Sebab sifat taubat ni adalah asas. Macam orang nak buat rumah, orang nak buat rumah tak ada tanah, tak ada gerai tanah, macam mana dia nak buat rumah? Macam mana dia nak dirikan sifat lain? Sedangkan sifat taubat tak ada, tanah pun tak ada dah. Gitu. Faman takhallaqa bihadhihi al-maqamati as-sab'ati, barang siapa yang berakhlak dengan maqam yang 7 ini, yang diibaratkan dengan air yang 7 tu, wa tahaqqaqa biha, dan sebati dengannya, kasyafa lahu an sifatil ma'ani as-sab'ah, Allah Ta'ala akan buka hijab kepadanya. Allah Ta'ala akan buka kepada dia sifat ma'ani yang 7, kudrat iradat tadi sampai habis. Allati la yasihhu at-tathiru biha, allati la yasihhu at-tathiru, yang tidak sah buat suci melainkan dengannya. Ai, maksudnya ad-dukhulu 'ala Allah illa biha, tidak sah masuk kepada hadrat Allah melainkan dengan sifat ma'ani yang 7 ni. Dengan air cahaya sifat ma'ani yang 7 ni, sifat kudrat ilmu, kudrat iradat ilmu hayat sama basar tu, dapat cahaya-cahaya terjalli sifat ma'ani 7 tu, baru boleh masuk pada hadrat Allah. Dan benda tu tidak berlaku selagi orang itu tidak berakhlak dan tidak sebati dengan 7 sifat tadi, sifat taubat, sifat redha, sifat fakir, dengan zikir, dengan tafakkur. 7 jenis air tadi. Air bi musyahadatiha iyanan, kalau bersuci dengan perkara yang 7 tadi, barulah dapat musyahadah, menyaksikan tajalli Allah ataupun kebesaran Allah iyanan, secara terang-terangan. Kama warada fi sunnatil gharwa 'anillahi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tersebut di dalam sunnah, ada sebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala ada firman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, sentiasalah seseorang hambaku menghampirkan diri kepadaku dengan berbuat benda yang sunat.
Benda wajib dia buat dah, tapi kerana dia terlalu kasih kepada Allah, dia buat benda sunat. Dia bersyahadah dah, dia tambah sunat syahadah tu, dia banyak ke zikir, banyak ke selawat. Sunat syahadah ke apa dia? Sunat asyhadu an la ilaha illallah, zikir kan. Sunat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selawat. Dia banyak ke zikir, banyak ke selawat. Semaya wajib dia buat dah. Dia semaya sunat pula, semaya duha, semaya tahajud, semaya witir, semaya kapit fardu, banyaklah semaya ni. Puasa fardu pun dia buat dah, puasa bulan Ramadan, lepas tu dia puasa sunat pula. Dia buat benda yang sunat. Sebab apa? Sebab dia kasih kepada Allah. Apabila dia buat benda sunat, Allah Ta'ala akan kasih kepada dia. Contoh beginilah, ulama tersang buat contoh. Contohnya kita ada khadam, rumah kita ni ada khadam. Rumah kita ni ada khadam ni kan, kalau masuk ada Bibi. baby lah contohnya. Contohnya kalau rumah orang itu ada baby, ada, jadi bahasa lain, pembantu lah, ada pembantu rumah kan. Asalnya kita bagi gaji kepada pembantu rumah tu untuk dia jaga anak yang basuh kain sahaja. Tapi oleh kerana dia ni suka kepada tuan rumah tu, dia sapu-sapu, dia tolong jeru pokok-pokok, lepas tu dia tolong bagi makan kucing. Dia buat benda yang tidak wajib bagi dia, benda tu sunat dia bagi dia. Mesti tuan rumah tu suka kepada dia, kasih, jatuh kasih kepada dia. Bagus baby ni, bagilah gaji lebih sikit contohnya. Begitu juga seorang hamba, apabila dia buat benda fardu, kemudian ditambah dengan yang sunat. Dan benda sunat yang paling besar ialah sunat syahadah, zikir, selawat, tu sunat paling besar. Lepas tu tambah dengan sunat semaya, sunat puasa, sunat zakat. Sunat zakat sedekah, dan sunat-sunat lain mesti Allah Ta'ala suka. Mesti Allah Ta'ala kasih dan sayang pada hamba tu. Sebab dalam hadis kursi ni kata, sentiasalah hamba aku menghampirkan diri kepada aku dengan benda-benda yang sunat. Sebab apa? Sebab benda tu Allah Ta'ala tak wajibkan pun, tapi oleh kerana hamba tu kasih kepada Allah, dia buat benda tu, dia buat benda sunat tu, Allah Ta'ala pun bagi kasih sayang dia. Hatta uhibbahu, sehinggalah aku kasih kepadanya, pada hamba tu. Faiza ahbabtuhu, maka apabila aku kasih kepadanya, kepada seorang hamba yang banyak buat sunat tadi, kuntuhu, jadilah aku dia. Sudah. Kalau ambil terjemah zahir berat ni, Tuhan jadi makhluk, ataupun hamba tu jadi Tuhan. Bukan maksud gitu. Maksudnya Allah Ta'ala terjalli dengan sifat-sifat ma'ani. Allah Ta'ala jadikan pendengaran dia pendengaran ketuhanan, penglihatan dia penglihatan ketuhanan, kudrat dia kudrat ketuhanan. Dia jadi hamba yang bangsa ketuhanan, bukan jadi Tuhan. Tak. Lepas tu makhluk ni macam hamba Allah ni, hamba macam kita ni tak tahu betul kata hamba Allah. Kita ni mungkin hamba dunia, hamba nafsu, hamba akhirat. Tapi apabila dia buat betul benda sunat kerana Allah, Allah Ta'ala bagi kasih sayang dia, dia betul-betul jadi hamba Allah. Allah Ta'ala terjalli kepada dia, dia panggil Al-Ilahiyun ataupun Rabbaniyun, orang ketuhan ni. Itu secara umum lah. Habis itu untuk malam ni sekat tu. Cuma kita bagi mukadimah sikit untuk esok. Pembahagian air itu asasnya ada 7. Kemudian air itu dibahagi pada 4 pula. Untuk buat bersuci ni ada 4 jenis air pula. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ada air yang suci pada diri dia dan dia boleh menyucikan benda lain. Ada air yang suci diri dia saja, dia tidak boleh buat bersuci. Ada air yang makruh dibuat bersuci, dan ada air mutanajis. Jadi insya-Allah kita akan sambung esok lah bab tu, 4 jenis air tu, dan apakah simbolik daripada 4 jenis air itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wa tajawaz 'anna ya rabbal alamin. Allahumma khallisna kullal ikhlas ya rabbal alamin. Allahumma khallisna bi khalisati dzikrad dar ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وقلبا خالصا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله kita sambung besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.